Assalamualaikum dan salam sejahtera. Agenda Awani malam ini memberikan tumpuan kepada suatu perkara yang menjadi asasi kepada manusia. Orang kata kalau tidur semalam tak ada elektrik boleh hidup, tapi kalau air tak ada seminggu mungkin itu isu yang lebih besar. Oleh itu malam ini bersama-sama dengan penyedia perkhidmatan air bersih terbesar di Malaysia yang membekalkan air itu kepada Selangor, Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya melalui 34 daripada loji rawatan air kepada 91 pengguna. 91 juta pengguna, itu jumlah yang sangat banyak. Dan kita nak tahu apa yang berlaku sepanjang tahun 2022 dan apa yang akan berlaku untuk tahun 2023 dan apa perancangan untuk masa akan datang. Kita bersama-sama dengan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor bersama kita malam ini, Insinyur Abbas Abdullah, dan kita nak mulakan dahulu. Kita sebut tadi angka-angka yang besar sebenarnya. Pengurusan air terbesar di Malaysia. Mungkin boleh rumuskan dahulu. Untuk tahun 2022 ini, apa yang dah berlaku ya? Ya, terima kasih kerana menjemput saya ke agenda awal ni. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, izinkan saya berkongsi mengenai Air Selangor. Dan Air Selangor ialah sebagai sebuah syarikat penyedia perkhidmatan air yang terbesar di Malaysia. Dan kami membekal air kepada sekitar 9.1 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan secara ringkasnya, tanggungjawab Air Selangor ialah mengekstrak air daripada sungai ataupun empangan, kemudiannya merawat di loji rawatan dan kemudiannya mengagihkan saluran bekalan air ini kepada pengguna. Saya ingin berkongsi sedikit ialah ramai orang beranggapan bahawa tugas untuk menjaga sungai adalah tanggungjawab Air Selangor. Sebenarnya punca kuasa untuk memelihara dan mengawasi sungai adalah terletak di bawah satu agensi di bawah kerajaan negeri dinamakan LUAS ataupun Lembaga Urus Air Selangor. Jadi kembali saya kepada soalan tadi, iaitu rumusan pada tahun 2022 dari kacamata Air Selangor sendiri ialah pelbagai cabaran operasi yang telah kami depani, terutama sekali dari fasa pandemik kepada peralihan fasa endemik pada April tahun lepas. Selain daripada memastikan bahawa 34 buah loji rawatan air ini berjalan dengan baik, adalah perkara-perkara yang penting yang kita perlu bekalkan ataupun memberi perkhidmatan ialah memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat dari tahun ke tahun. Ini adalah organisasi yang rancak di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti air juga yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia juga perlu dipatuhi, dan tidak kurang pentingnya ialah kemampanan keuangan dalam meneruskan operasi itu sendiri. Secara keseluruhan pada tahun 2022 meninggalkan impak yang positif kepada syarikat. Dari sudut operasi, peralihan daripada fasa pandemik kepada endemik pada April tahun lepas, syarikat telah kembali seperti biasa dan kami boleh bekerja secara fizikal. Kami juga boleh turun ke padang, menyantuni aktiviti-aktiviti masyarakat, dan kami juga dapat lebih proaktif berinteraksi dengan kaki tangan warga kerja Air Selangor bagi memastikan bahawa produktiviti kita boleh meningkat dan melaksanakan siap siaga untuk perancangan kesinambungan pada tahun hadapan. Jadi saya ingin sentuh di sini ialah mengenai pelarasan tarif yang membabitkan kategori pengguna bukan domestik dan komersial pada Ogos tahun lepas. Ia sebenarnya dapat menampung ataupun membantu sebahagian daripada perbelanjaan capital expenditure ataupun capex dan juga perbelanjaan opex. Dan tentunya dia dapat meringankan sedikit beban kepada Air Selangor. Kita akan contoh lebih lanjut berkenaan dengan capex dan opex itu, khususnya dalam sudut pelarasan itu untuk bukan domestik. Lepas ni kita cuba sentuh juga berkaitan dengan pelarasan tarif untuk domestik. Tapi sebelum kita pergi jauh ke harapan, sekali lagi kita nak masih tumpukan kepada tahun 2022. Tadi sedikit rumusan. Ini pula pencapaian yang kita nak kongsikan dengan penonton, khususnya disebut tentang kepuasan pengguna, juga berkenaan dengan mungkin ada aktiviti-aktiviti CSR yang dilakukan bersama dengan Air Selangor. Silakan di sini. Ya. Yang pertama saya ingin
menerangkan pencapaian kita pada tahun lepas. Yang pertama ialah paip pecah, iaitu untuk pengetahuan semua bahawa Air Selangor memiliki rangkaian paip yang agak panjang, iaitu 30,000 kilometer. Dan daripada 30,000 kilometer itu, 6,000 kilometer paip ini terdiri daripada jenis paip asbestos simen yang telah dimula dipasang pada tahun 1970-an dan telah tidak digunakan pada tahun 1990-an. Jadi paip-paip ini telah pun berumur sekitar 30 tahun dan boleh dikategori sebagai paip usang. Dan daripada statistik yang kami ada, 55% daripada paip pecah ini adalah akibat daripada paip yang usang. Bagi mengatasi masalah ini, Air Selangor telah pun melaksanakan satu program penggantian paip. Dan setiap tahun kita melaksanakan lebih kurang 150 km setiap tahun untuk menggantikan paip-paip usang ini. Dan sehingga terkini statistik sejak 2016, kita telah pun memasang paip sekitar 624 km dan 552 km telah pun diaktifkan. Dan ia melibatkan 262 lokasi kritikal ataupun hotspot. Hasilnya kami telah berjaya menurunkan kadar paip pecah ataupun kita panggil indeks paip pecah ataupun pipe burst index kepada satu angka yang baik, iaitu 5.35 paip pecah bagi setiap 100 km. Lebih rendah daripada penanda aras antarabangsa, iaitu dalam sekitar 13 kes paip pecah setiap 100 km. Yang kedua ialah non-revenue water, iaitu air yang tidak berhasil. Sehingga tahun 2022, non-revenue level kita ialah pada sekitar 27.76%, iaitu sedikit penurunan kalau dibandingkan pada tahun 2021. Apa yang penting dekat sini, kita telah pun berjaya mengekalkan ataupun sustain non-revenue water kepada tahap yang baik, daripada sebab memandangkan pada tahun yang lepas kita ada 4 bulan yang akibat daripada pandemik, maka kita rasakan bahawa dengan mengekalkan kadar non-revenue water sama lebih kurang tahun 2021 adalah boleh kami rasakan, boleh kami katakan bahawa ianya satu usaha yang berhasil. Ketiga ialah margin reserve air. Ini penting kerana reserve air margin ini ialah satu reserve yang kita katakan ialah kita ada air tambahan untuk membekal air kepada pengguna baru. Dan tahap reserve margin kita pada tahun 2022 adalah 12% dan dijangka meningkat dalam sekitar 19% pada akhir tahun ini setelah siapnya loji rawatan air Langat 2. Dari sudut kualiti air, Air Selangor sentiasa berada pada tahap yang baik. Kita pematuhan kualiti air adalah pada tahap 99.85%. Capex, perbelanjaan pelaburan Capex, Air Selangor telah membuat satu pelaburan yang besar. Dan pada tahun lepas kita telah pun memperuntukkan ataupun belanjakan hampir 2.97 bilion untuk aktiviti-aktiviti penambahbaikan sistem bekalan air. Seperti pembinaan loji baru, penggantian paip, membaik pulih kolam air ataupun rumah pam, menyegara aset-aset dan peralatan lain. Dan soalannya di sini ialah apakah pencapaian yang saya kongsikan tadi ini memberi impak yang positif kepada pelanggan kita. Jadi kita telah pun melaksanakan survey setiap tahun sebenarnya untuk menjalankan tinjauan indeks kepuasan pelanggan ataupun Customer Satisfaction Index. Dan pada tahun lepas skor kami adalah telah meningkat daripada positif 14 daripada positif 5 pada tahun 21.
berdasarkan pada skop tinjauan yang merangkumi seperti perkhidmatan pelanggan, kualiti air, pengurusan gangguan bekalan air dan juga hebahan komunikasi. Dengan menggunakan tinjauan ini, tentunya kita dapat lebih fokus, kita dapat zoom in apakah penambahbaikan yang perlu kita buat bagi memenuhi kepuasan hati pelanggan. Seperkara lagi ialah kita juga sedang membangunkan satu apps, kita panggil Super Apps, yang kita jangka akan kita gunakan pada pertengahan tahun hadapan, di mana Super Apps ini akan merancakkan lagi ataupun melicinkan interaksi di antara pelanggan dengan Air Selangor, dan kami akan memasukkan beberapa konten yang menarik di dalam Super Apps ini. Maksudnya sebelum kita balik persoalan seterusnya, ada satu istilah tadi, ada non-renewable water. Non-revenue water. Non-revenue water. Maksudnya apa ya untuk manfaat penonton kita? Secara ringkasnya begini, apa air yang kita keluarkan, lepas itu apa yang direkodkan di pengguna, perbezaan di antara pengeluaran air di loji rawatan air dan rekod yang kami bekalkan kepada pengguna, itu adalah kehilangan yang dipanggilkan kehilangan air yang tidak berhasil. Jadi cakap ni rekod tu bertambah baik. Trend dia bertambah baik. Okay. Pada awalnya, pada tahun 2016 daripada 33%, kini telah pun menurun dalam sekitar 27.7%. So kehilangan tu makin berkurang dan itu satu guna yang baik. Ini adalah satu inisiatif ataupun satu KPI sebagai perkhidmatan air untuk menurunkan kadar kehilangan air yang tidak berhasil. Okey. So itu satu istilah baru untuk kita untuk ketika ini. Tapi beralih pada perkara seterusnya, bila sebut tentang kepuasan pengguna dan juga sebut tentang Air Selangor. Kami wartawan di awal ni pastinya akan sentiasa membacakan laporan Air Selangor, tapi banyaknya fokus kepada maklumkan pada penonton berkenaan dengan gangguan. Tapi selain daripada cabaran gangguan air, soal pencemaran juga. Kau boleh kongsikan untuk malam ini? Cabaran yang utama di sini ialah cabaran pencemaran sumber air seperti yang telah dinyatakan di sini, ialah ini adalah cabaran yang besar bagi Air Selangor, dan daripada statistik yang kami ada di sini ialah terdapat pada tahun 2020 kita ada 94 kes, 2021 63 kes, 2022 53 kes. Dan apa yang kita nak sebut dekat sini ialah sebagai contoh, tidak semua kes pencemaran ini melibatkan gangguan bekalan air. Sebagai contoh, pada tahun 2022 kita ada 53 kes pencemaran, tetapi hanya 8 kes sahaja yang menyebabkan gangguan bekalan air. Ini adalah disebabkan bahawa tindakan pantas oleh pasukan Air Selangor dan juga Lembaga Urus Air Selangor dalam menangani isu pencemaran ini. Dan apa yang penting dekat sini ialah peranan dan tanggungjawab utama Air Selangor ialah apabila kita mendapat mengesan pencemaran ini, kita akan melaporkan kepada pihak luas, merupakan satu agensi yang mengawasi segala lembangan ataupun alur air di Selangor ini. Saya ingin sentuh dekat sini ialah dari masa ke semasa kita lihat bahawa pembangunan yang rancak, terutama sekali di Selangor, dan kalau kita lihat dari statistik GDP, Selangor menyumbang pada tahun 2021 hampir 25% GDP negara. Dan tentunya terdapat pembangunan yang pesat berlaku di Selangor, dan tentunya terdapat perubahan landscape penggunaan tanah, dan ia perlu dikawal supaya perbekalan air, sumber air ini tidak terkesan.
Jadi bagi menangani isu ini dalam konteks perundangan, Kerajaan Negeri Selangor telah pun membuat pindaan enakmen luas dengan menambah peruntukan penjara mandatory, menambah jumlah daripada RM100,000 kepada denda minimum RM200,000 dan maksimum RM1 juta. Pindaan ini telah pun dilaksanakan pada 9 November 2020. Dan manakala di peringkat Kerajaan Persekutuan pada 5 Oktober 2022, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 telah menetapkan denda maksimum ringgit Malaysia RM10 juta dan penjara mandatory tidak melebihi 5 tahun bagi kesalahan pencemaran. Dan baru-baru ini Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang berhormat Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad telah memaklumkan bahawa pindaan akan dibuat kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655, melibatkan peningkatan denda dari RM100,000 kepada RM10 juta. Manakala hukuman penjara dinaikkan daripada setahun kepada 15 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala mana-mana orang yang menyebabkan pencemaran perlu membayar pampasan kepada operator air. Kerajaan Negeri Selangor juga telah pun melaksanakan projek yang berbentuk fizikal dalam mengenai pencemaran, iaitu Kerajaan Selangor telah melaksanakan projek dinamakan Skim Jaminan Air Mentah, ringkasannya SEJAM, membina kelengkapan yang membekal air secara alternatif, terutama sekali di lembangan Sungai Selangor yang melibatkan loji rawatan air Sungai Selangor 1, fasa 2, fasa 3 dan juga loji rawatan air Rantau Panjang, dan juga di lembangan Sungai Langat, iaitu memberi manfaat kepada loji rawatan air Semenyih. Kerana loji-loji ini merupakan satu loji yang besar yang membekal air hampir 60% kepada penduduk Selangor, Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan. Jadi itu sebuah cabaran yang berlaku dan dihadapi oleh Air Selangor. Dan ketika ini kita nak melihat ke hadapan pula. Untuk tahun 2023, dari sudut perniagaan Air Selangor dan juga mungkin boleh kongsikan juga dengan pengguna-pengguna terperingkat Air Selangor, apa yang ada ya untuk mereka tahun 2023 ini? Sebagai penyedia perkhidmatan bekalan air, industri ini sebenarnya dikawal selia oleh pihak regulator, dan regulator kami ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Di dalam perkhidmatan ini, setiap penyedia perkhidmatan bekalan air seperti Air Selangor dikendaki mengemukakan pelan perniagaan jangka panjang, iaitu 30 tahun dan rolling plan 5 tahun. Dan daripada model perniagaan kita telah pun mengemukakan pelan perniagaan kita 30 tahun yang melibatkan perbelanjaan yang besar, iaitu RM35 bilion. Dan antara fokus utama kami pada tahun 2023 ialah pembangunan sumber air baru seperti pelaksanaan skim bekalan air Rasau, skim bekalan air Langat 2 Fasa 2, Labuhan Dagang Fasa 2 dan sebagainya, bagi meningkatkan reserve margin tadi yang saya sentuh tadi, 12% kepada angka yang lebih tinggi. Iaitu kita jangkakan 18% boleh kita capai pada tahun 2030. Dan semua loji-loji air ini yang baru yang saya sebutkan tadi akan melibatkan satu perbelanjaan lebih kurang 12 bilion. Di samping itu juga, Air Selangor memperuntukkan perbelanjaan lain seperti penggantian pipe 150 juta setiap tahun, 15 juta ringgit untuk rehabilitasi rumah pam dan kolam air, 45 juta untuk penukaran meter-meter air. Ya, Tuan Haji, dalam masa yang berbaki ini, sekitar 5 minit, maklumkan, ada beberapa isu yang kita sentuh, soal perubahan iklim, soal ESG, juga soal pelaksanaan tarif
Tapi antara tiga itu, dua itu isu besar, soal perubahan iklim dan juga ESG. Tapi lebih dekat dengan pengguna ialah soal pelaksanaan tarif. Jadi nak contoh tu berkenaan dengan pelarasan tarif di peringkat domestik. Bukan domestik sudah pembawa kuasa tahun lepas, tapi untuk pelaksanaan tarif domestik, di mana kedudukan Tuan Haji berkenaan dengan hal tersebut? Di sini ialah kenakan yang belum lagi dipinda, iaitu tarif domestik. Okay. Dan untuk makluman semua bahawa pelaksanaan tarif yang terakhir bagi domestik adalah tahun 2006, iaitu hampir 16 tahun. Tentunya pelarasan kedua-dua tarif ini membantu Air Selangor untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai penyedia bekalan air yang baik, iaitu kita kena mengimbangi perbelanjaan pelaburan capex tadi dan juga dengan pendapatan. Dan semua ini cadangan ataupun cadangan pelarasan tarif dan sebagainya kita perlu kemukakan kepada pihak SPAN tadi, dan pihak SPAN adalah badan yang akan menyemak keseluruhannya, tentunya mengambil kira aspek ekonomi, sosial dan juga pelanggan. Jadi kami yakin apa-apa keputusan yang dilaksanakan oleh pihak SPAN atau pihak kerajaan akan memberi manfaat kepada pengguna dan juga Air Selangor. So itu berkenaan dengan pelarasan untuk peringkat domestik. Bukan domestik selesai, ini adalah untuk domestik. Dan insinyur, seterusnya ESG. Ini juga antara perkara yang mungkin relatif baru di Malaysia, tapi penting untuk kita sentuh. Di manakah kedudukan Air Selangor berkenaan dengan amalan ESG? Okey, bercakap mengenai ESG, sebenarnya Air Selangor telah pun bergerak ke depan. Kita telah pun mula mengeluarkan laporan Sustainability Report pada tahun 2020. Dan insya-Allah bagi laporan Sustainability Report ini yang untuk tahun 2022 akan dikeluarkan pada pertengahan tahun ini. Dalam konteks ESG ialah dekat sini ialah kita sedang mengusahakan satu apa yang dipanggilkan renewable energy, iaitu pelaksanaan tenaga boleh baru dan juga energy efficiency ataupun inisiatif kecekapan tenaga. Dan kami telah pun memulakan memasang alat-alat solar photovoltaik ini di loji rawatan air Sungai Selangor fasa 2. Dan berdasarkan kepada unjuran, kita dapati bahawa ia dapat membantu pengurangan guna tenaga yang kita rasakan dapat menyebabkan kos, dan kita jangkakan dapat menyebabkan kos sekitar RM6 juta setahun. Dan di samping itu juga kami juga mempunyai wawasan untuk mencapai neutral carbon menjelang 2040. Manakala komitmen Malaysia kepada neutrality carbon adalah menjelang 2050. Dan yang terakhir sebelum kita berpisah, insinyur, pesanan terakhir juga, kata-kata akhir kepada penonton kita mewakili Air Selangor. Harapan Air Selangor ialah agar semua kita, maknanya lapisan masyarakat, pemain industri, agensi-agensi bersama-sama memainkan peranan bagi memastikan kelestarian ekosistem air yang baik untuk masa hadapan kita, kerana setiap titisan itu bermakna. Ya, itu dia. Setiap titis itu bermakna. Ya, setiap titis itu bermakna. Ya, terima kasih banyak insinyur bersama kita malam ini untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan pengoperasian Air Selangor, juga beberapa hal tadi soal gangguan pencemaran, soal pencapaian 2022 dan juga kehadapan untuk 2023. Dan sekian saja untuk kupasan dan bincangan agenda awani untuk kali ini bersama-sama dengan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor, Insinyur Abbas Abdullah. Kita harapkan supaya seperti mana yang insinyur sebutkan tadi, pastikan setiap titis itu bermakna, ya, jangan dibazirkan dan digunakan dengan sebaiknya. Sekian saja, saya Ifan Faruqi. Sampai jumpa lagi.